kita merudum, ekonomi kita merudum, so efek kepada lama punya ni. Lama punya. Lama punya. Oh, Ya tengok tak apa. Bukan tu lama punya. Oh, nama yang tak lihat tu lama. Lama punya tu. Ada baru. Ah. Ini baru. Muhammad Firdaus. Lama punya tu lama. Ni Ni. Ini baru. Ni baru. Muhammad ikut Firdaus ni. tanah. Ni aku nak ambil rumah dia kan dia. Jual mak. Jual. Siapa nak ambil rumah? Rumah modal mahal. Apa kaitan dengan ni? Okey, apa? Ni dengan ni. Tak ada. Oh ni mak. Okey, ceritakan tentang Okey, hartanah, property. Hmm. Okey, kalau ikut economic cycle, property ni adalah perkara efek yang paling akhir sekali lah. Kalau kita tengok sebelum ni COVID kan, COVID kita tak boleh halang lah. So memang satu dunia pun menghadapi benda yang sama. So kita dah nampak selepas COVID tu efek dia adalah property. Tapi kita menyangkakan selepas COVID tu economic recovery lah. So maksudnya pemulihan. Tapi kita tengok makin worse, ringgit pun makin jatuh. So kita punya pertumbuhan ekonomi pun menguncup. Jadi kita dah nampak akhirnya hartanah ni akan jadi efek paling akhir. Kalau kita tengok pun pertumbuhan bagi suku tahun yang pertama 2023 kita merudum untuk pembelian hartanah. So untuk projek-projek rumah yang rumah high rise dekat Malaysia ni banyaknya unsold dan tak ada projek-projek baru yang sangat menguncup. Projek-projek baru untuk dibangunkan, kita dah tahu kontraktor dah mula berhati-hati untuk buat projek-projek baru. So efek lah pada hartanah ni untuk pembelian hartanah dia menjadi inilah, kita nampak lah dekat market pun agak slow. Untuk rumah-rumah yang ada sedia, ada yang lama sajalah yang boleh, contohnya macam rumah-rumah mampu milik lah, yang orang-orang yang boleh merancangkan transaksi hartanah. Untuk rumah subsale, bagi saya adalah property agent. Untuk rumah subsale, kita nampak trend di mana orang sangat berhati-hati untuk investment lah. So jadi sekarang ni maknanya masa yang tidak sesuai untuk beli rumah. Kalau kita dalam keadaan yang mampu membuat loan rumah dan memang keperluan kita untuk beli rumah, this is the right time to buy sebenarnya. Sebabnya kebanyakannya orang bila sebelum ni dia ambil moratorium and then dia expand out dia punya keuangan. Jadi mungkin dalam keadaan tekanan sekarang ni dengan interest rate yang naik, jadi kebanyakannya owner rumah ni ada yang penjualan yang terdesak. Jadi kemungkinan asking price tu dia below than dia punya bank value. So sekiranya pembeli yang ada yang mampu untuk buat loan rumah dan memang mampu untuk membeli property dan perlu membeli, this is the right time lah, because this is now adalah buyers market, demand market. So kalau owner yang terdesak memang dia nak jual just untuk cover dia punya loan pun okey. Apa nasihat kepada mereka yang berumur 30 tahun ke bawah, baru lepasan universiti, baru bekerja? Silakan. Saya sangat suka soalan ni. Saya posting saya pun, saya punya advice pun bagi anak-anak muda lepasan graduan, target untuk membeli property, membeli hartanah, dan jangan cari rumah yang maksimum kelayakan. Cari rumah yang mampu untuk bayar bulanan dan cari rumah kos rendah, terutamanya di Lembah Kelang. Sebab apa? Sekarang ni hartanah kalau nak buat sewa memang takkan dapat positive cash flow, tetapi untuk rumah-rumah kos rendah boleh dapat positive cash flow. Dan hartanah untuk kos rendah ni pula, kalau boleh dapat, kita cerita dari area Ampang ni, kalau untuk kos rendah bawah 200,000, memang itu pun market dia, range dia 100,000 ke 200,000 untuk rumah kos rendah. Sewa paling murah 600, 500 lah, tapi itu pun untuk yang lama 600 ke 900. So kalau kata rumah 150,000, so dengan rate sewa yang sekarang ni, so boleh cover installment dan ada sedikit positive cash flow. Bukan apa, untuk mendisiplinkan anak-anak muda ni, dia jadikan satu
orang kata apa, modal bila dia dah ada hartanah untuk rumah kos rendah. So bila dah kerja, gaji dia dah naik, so dia dah ada credit attitude. Bila dia nak berkahwin, dia nak upgrade dia punya property, so dia jual rumah yang kos rendah ni, ada dia punya apa, capital appreciation, and then jadikan modal untuk beli rumah landed contohnya. Untuk anak-anak muda lah saya advise, jangan tunggu sampai dah umur 30 lebih, umur 40. Sebab apa? Makin tinggi umur kita, tempoh untuk membuat pembiayaan tu makin singkat dan insurans makin tinggi. Jadi installment pun makin tinggi. So untuk muda ni, dapatkan rumah, especially rumah kos rendah, beli, jadikan investment, dan jadikan juga aim untuk kita dapatkan capital appreciation untuk investment yang lebih besar. Kalau tak nak buat investment property sekalipun, untuk diri sendirilah. Sebab kita tahu bank nak luluskan memang sangat susah. Kalau kita tak ada credit attitude, maksudnya credit secret tu, kalau tak ada ambil loan, dia susah nak bagi loan. Walaupun ada package-nya lah, cuma bila kita dah ada, tengok cantik bayar, so barulah bank nampak cantik, dia senang nak bagi loan. Itu advice saya pada anak muda lah, especially yang lepasan graduan. Lepas setahun ke 2 tahun bekerja ke, aim lah untuk beli rumah. Untuk deposit, kita ada cara macam-macam lagi. Sebab skim di bank ada SJKP. SJKP ni skim jaminan kredit. Maksudnya 10% deposit diberi, dan dia ada deposit. Kalau ada deposit pun boleh keluarkan EPF account 2. Kalau katalah rumah 150,000, 10% deposit is 15,000. Tapi kalau tak ada package bank yang sekarang ni yang memang bagi 100% loan untuk anak muda lah especially. Sebab sayang, kalau rumah di Kuala Lumpur, rumah kos rendah dah tak ada dah syarat kos rendahnya. Siapa-siapa boleh beli. Kalau di Selangor masih ada syarat kos rendah, mestilah rumah pertama. Tapi kalau di Kuala Lumpur tak ada syarat tu, sesiapa boleh beli. Maksudnya orang yang dah ada rumah pun boleh beli. Dia yang buat investment. Kita yang tak ada rumah ni, kita tak ambil peluang tu, orang lain ambil peluang tu, sayang. Itu